من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita sekali lagi di dalam Radatul Jannah pada hari Jumaat pukul 7.30. Hari ini bersamaan dengan 16 hari bulan Jun 2013. Bersama kita kali ini ialah Ustaz Hambali. Ustaz Hambali boleh dengar? Alhamdulillah. Boleh Boleh. dengar Ustaz Hambali? Boleh. Okey, tak nampak. Buka apa video boleh? Buka video. Silakan. Saya serahkan pada Ustaz Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada pagi ini. Semoga dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, insya-Allah. Suara saya jelas ke? Saya takut suara saya tak dengar. Boleh besarkan volume. Dah besar dah. Besarkan volume dah. Suara saya kurang jelas Dia macam sakit dah. Sakit. Ustaz sakit ke baru-baru ni? Dia batuk sikit lah. Okey. Tak apalah. Kita Saya cuba sekejap. Mungkin bunyi kipas kuat sangat sekejap. Okey, baik-baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dapat dengar ke suara saya? Lebih jelas daripada Boleh tadi dengar, ya. boleh dengar. Jelas, jelas. Boleh. Dengan tajuk hari ini ialah apa? Manusia besi. Silakan Ustaz. Silakan. Manusia besi, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada pengacara majlis, juga kepada rakan-rakan Raudatul Jannah, Raudatul Jannah Til Jannah, insyaAllah. Ya. Pada sahabat-sahabat Raudatul Jannah sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersama-sama kita meningkatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Jadi pada hari ini Allah masih memberikan kita peluang dan ruang dapat kita meneruskan lagi kehidupan kita. Pagi ini Allah masih bagi lagi kita nyawa, maka kita dapat laksanakan solat fardu subuh. Pada pagi ini, nyawa yang Allah kurniakan kepada kita pagi ini dapat kita gunakan awal-awal pagi adalah untuk mengingati Allah. InsyaAllah kita dapat laksanakan solat fardu subuh. Kemudian sekarang kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam Raudatul Jannah. Di dalam Raudatul Jannah ini yang kita laksanakan, mudah-mudahan pertemuan kita ini kita dapat perkongsian sesama kita, perkongsian ilmu. Dengan adanya kita dalam Raudatul Jannah ini, taman-taman syurga, sahabat-sahabat Raudatul Jannah, mudah-mudahan kita bertemu juga nanti di Jannah, Raudatul Jannah Til Jannah, insyaAllah. Untuk kita bawa bekal bertemu Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang Allah kurniakan kepada kita. Yang paling penting, yang paling utama, nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, yang paling penting adalah kehidupan, kan? Kemudian selepas kehidupan adalah nikmat yang paling penting, yang paling besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana bagi orang yang beriman, yang Allah kurniakan iman ini, keselamatan buatnya. Keselamatan buatnya di dunia dan ada jaminan keselamatan buatnya di akhirat. Sebab bagi orang yang beriman, maka ada peluang untuk dia merasai nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala di atas kehendak dan kasih sayang Allah. Walaupun sebesar zarah, kalau ada iman dalam diri dia, maka dapat menyelamatkan dia daripada api neraka. Sebab tu besarnya nilai iman ini yang memang kita wajib syukuri. Mudah-mudahan iman yang ada dalam diri kita ini Allah kekalkan dia sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Di sahabat-sahabat Raudatul Jannah sekalian, kita ada 8 orang, alhamdulillah, partisipan. Jadi sebelum kita lanjutkan dengan tajuk kita pada hari ini, mukmin manusia besi. Mudah-mudahan dengan tajuk yang ada ini menjadi daya tarikan untuk semua kita bersama-sama pada pagi ini, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Besi ni kan ada sifatnya menarik. Besi berani, dia boleh menarik. Mudah-mudahan InsyaAllah. tajuk kita pada pagi ini menjadi besi berani, dapat menarik rakan-rakan kita semua untuk bersama-sama. Jadi sebelum kita memulakan, kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Semoga kita dapat memperbanyakkan selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita selawat kepada baginda, maka dibalas oleh baginda 10 kali selawat kepada kita. Dibalas juga 10 kali selawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas juga 10 kali selawat dari para malaikat. Insya-Allah, mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keberkatannya dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat, kita dapat kemudahan baik di dunia maupun di akhirat kelak, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat Raudatul Jannah sekalian, pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam rangka Raudatul Jannah ini kita perkongsian ilmu. Jadi dalam Islam kita digalakkan untuk saling ingat mengingati di antara satu sama lain. Ingat mengingati di antara satu sama lain. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini ada manfaatnya buat kita semua, insya-Allah. Jadi saya ingin bawakan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah." Setakat ni suara saya jelas Saya harap suara saya jelas Oh, ada sahabat kita yang akan pergi menunaikan haji Tuan Roshdi. Kita sama-sama doakan semoga perjalanan buat sahabat kita, siapa, Puan Salwa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat pergi dan kembali, insya-Allah. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jadi para sahabat, kita lihat apa dia maksud dari hadis ini. Sangat ajaib keadaan seseorang yang beriman. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik, dan itu tidak terjadi kepada seseorang kecuali hanya bagi orang yang beriman.
Sebab itu kita perlu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberikan kita Allah tetapkan iman dalam diri kita semua. Jadi sangat ajaib keadaan seseorang yang beriman. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik dan tidak terjadi kepada seseorang kecuali hanya bagi orang yang beriman. Jadi orang beriman ini adalah orang yang ajaib sebab urusannya semua adalah baik. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Maka demikian itu kebaikan buatnya. Dan orang beriman ini jika dia mendapat kesusahan, dia bersabar. Maka demikian itu adalah kebaikan buatnya. Jadi orang beriman ini dalam apa jua keadaan sekalipun, dia sentiasa dalam kebaikan. Bila mendapat kesenangan, dia bersyukur. Bila mendapat kesusahan, dia bersabar. Maka itulah, dalam apa jua keadaan, orang beriman ni boleh dikatakan steady je. Relax je. Kalau betul-betul orang yang beriman. Sebab apa? Dia bila dapat nikmat, dia bersyukur. Dia tak adalah dapat kejutan budaya sangat. Dia bersyukur sebab dia tahu nikmat yang diperolehi itu adalah kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak jadi kejutan budaya. Dia dah lama susah, tiba-tiba Allah bagi dia kesenangan, Allah bagi dia kemewahan, tiba-tiba dia terus lupa diri. Dia tak akan jadi macam tu. Khusus untuk orang yang beriman. Sebab apa? Dia tahu kesenangan yang diperolehi itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga apabila diuji dengan kesusahan. Bila diuji dengan kesusahan, dia muhasabah diri, dia berfikir bahawa kesusahan itu adalah diberikan oleh Allah. Makna kata ujian yang diberikan oleh Allah pada diri dia. Maka dia tahu siapa yang bagi ujian itu, maka membuatkan dia bersabar. Maka dengan itu dia mendapat kebaikan. Di waktu kesenangan dia mendapat kebaikan, di waktu diuji dengan kesusahan juga dia memperoleh kebaikan. Disebabkan sabar dan syukurnya itu tadi. Mendapat kesenangan dimaklumi semua orang di planet bumi ini. Semua orang di planet bumi ini tahu bahawa mendapat kesenangan itu, kita maklum, ia adalah satu kebaikan. Yang kita lihat, ia adalah satu kebaikan. Itu menurut kefahaman kita. Disebut kat sini orang di planet bumi. Kita semualah orang planet bumi. Kala mendapat musibah adalah sebaliknya. Jadi menurut kefahaman kita sebagai orang awam, sebagai manusia ini, bahawa kesenangan itu adalah satu kebaikan. Apabila mendapat musibah, mendapat kesusahan, itu adalah suatu kesusahan, satu musibah, suatu benda ataupun perkara yang buruk. Iaitu ia suatu kesusahan. Itu menurut kefahaman kita secara umumnya. Formulanya. Bukan begitu formulanya. Sebab apa? Dalam Islam, kesemua yang terbentang dalam kehidupan manusia adalah ujian buatnya. Semua yang ada dalam kehidupan kita ini adalah ujian. Kita buka saja mata sehingga kita tutup mata, ada dalam peperiksaan. Ada nilaiannya. Ada nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita menempuh, menghadapi ujian, menghadapi peperiksaan tersebut. Dalam Islam, kesemuanya
adalah ujian dalam kehidupan manusia ini. Itulah prinsip yang mesti kita fahami sebagai orang Muslim secara khususnya. Prinsip ini banyak disebut di dalam Al-Quran. Kehidupan di dunia ini adalah medan ujian untuk melihat sejauh manakah antara kita semua, sekian banyaknya manusia, dalam banyak-banyak manusia ni, mana yang berjaya menangani ujian tersebut menurut iman dan takwa. Jadi kita diuji. Bagi siapa yang berjaya menanganinya menurut iman dan takwa. Iaitu tadilah berdasarkan hadis tadi, sabar dan syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Diberi kesenangan, belum tentu ia suatu kebaikan kepadanya. Jadi kalau menurut kefahaman manusia, maka bagi siapa yang diberikan kesenangan, bagi siapa yang diberikan kemewahan, maka itu bagi mereka adalah kebaikan buat diri mereka. Tapi dalam Islam, belum tentu lagi. Sebab apa? Kerana padanya ada ujian dari Allah Azza wa Jalla. Bila seseorang itu diberikan kesenangan, kemewahan, maka di situ ada datang sekali dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika dia bersyukur, maka dia mendapat kebaikan. Jadi orang yang mendapat kesenangan, kemewahan, nikmat yang pelbagai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat apabila dia bersyukur, maka akan mendapat kebaikan daripada kemewahan nikmat yang Allah berikan itu. Dan jika dia kufur, maka dia dalam kerugian, walaupun pada pandangan mata manusia dia mendapat kesenangan. Jadi orang yang diberikan nikmat Allah dengan kemewahan misalnya, maka kalau dia kufur, dia tak bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan itu, maka dia tergolong dalam golongan orang yang rugi. Walaupun pada pandangan manusia dia dilihat sebagai seorang yang mewah, seorang yang bahagia. Tetapi kalau dia tidak bersyukur, dia kufur, maka itu adalah satu kerugian buat dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada ayat Quran yang menyebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur, kata Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat baginya. Dan bagi sesiapa yang kufur, maka tunggulah azab Allah itu adalah pedih. Itulah dia satu kerugian bagi orang yang tidak bersyukur. Begitu juga dengan musibah. Begitu juga dengan musibah atau kesusahan yang menimpa seseorang. Padanya juga adalah ujian. Apa saja ujian? Apa saja kesusahan yang ditimpakan kepadanya? Jika dia bersabar, tatkala ditimpa musibah tersebut, ditimpa dengan kesusahan tersebut, kesusahan daripada segi kemalangan ataupun kegagalan dalam hidup, apa saja kesusahan-kesusahan, hatta terpijak duri sekalipun, itu merupakan satu ujian, satu kesusahan. Maka jika dia bersabar, yang mulia, yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu oleh para malaikat yang mencatat kebaikan. Tapi jika dia tidak bersabar, maka rugilah dia. Sudahlah ditimpa dengan musibah, dengan kesusahan. Maka bila dia tak bersabar, bertambah-tambahlah ruginya dia. Jika dia bersabar, maka dekat situ sekurang-kurangnya dia ada satu tempat bergantung. Dia meyakini bahawa dia ada satu tempat untuk dia bergantung. Jadi sifat syukur tatkala mendapat kesenangan dan sabar tatkala mendapat kesusahannya hanya ada pada orang yang mempunyai iman yang benar. Orang yang beriman menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh sedar bahawa ia suatu ujian. Dan dia juga sedar bahawa di dunia ini adalah medan untuknya memberatkan timbangan catatan kebaikan. Maka atas kesedaran itulah
dia berhati-hati memilih responnya terhadap sesuatu perkara yang menimpanya. Jadi apabila dia menghadapi sebuah atau menghadapi satu situasi, maka dia akan berfikir dahulu. Makna kata berfikir bagaimana cara respon yang terbaik. Adakah patut dia bersyukur ataupun adakah patut dia bersabar? Ataupun dia mengeluh dengan kesusahan yang dihadapi. Atau merasakan tidak cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi sabar dan syukur ni perlu dilatih. Sebenarnya perlu dilatih. Kita perlu latih diri kita perlu pujuk diri kita. Kita kena pujuk diri kita kena selalu mengingati Allah sebab sebut sabar dan syukur ni mudah. Nak mempraktikkannya tu payah. Bila kita selalu sebut tentang sabar, maka akan datang ujian kepada kita. Di situlah baru terlihat sabar ke tak kita. Kita selalu sebut tentang sabar. Tapi apabila ditimpa dengan cubaan, ujian, maka dekat situ nak lihat betul-betul sabar atau tak kita ni. Sebab kadang-kadang ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikan aku ataupun jadikan aku hamba yang bersabar. Jadikan aku hamba yang bersyukur. Maka Allah akan berikan. Dengan cara bagaimana? Mungkin Allah akan datangkan kepadanya dengan ujian. Ujian datangnya banjir. Ujian ditimpa dengan tanah runtuh misalnya. Ujian dan pelbagai-pelbagai ujian dekat dunia ni. Sebab apa Allah nak makbulkan doa dia tu tadi. Sebab dia minta pada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan, jadikan aku hamba yang bersabar. Jadi Allah akan berikanlah ujian. Sebab apa? Supaya mudah-mudahan dia dapat betul-betul mengecapi ataupun dapat merasai sabar tu sendiri. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya bersama-sama dengan rakan saya lah. Ada seorang rakan saya tu dia berdoa, dia cakap, aku ni seorang yang panas baran, mudah melenting, kurang sabarlah orangnya kan. Jadi dia beritahu dengan saya bahawanya dia berdoa kepada Allah, dia pergi umrah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesabaran kepada dia. Berikan kesabaran kepada dia, berikan kekuatan kepada dia, maka rupa-rupanya Allah makbulkan doanya. Balik saja daripada mengerjakan umrah, Allah uji dengan kejadian bahawa rumah dia dekat atas bukit. Jadi Allah uji dengan runtuhnya tanah menyebabkan dia perlu mengeluarkan kos yang banyak untuk membaiki rumah tersebut. Tapi sebagai seorang yang positif, rakan saya tu kata apa? Mungkin inilah jawapan yang Allah nak bagi kepada dia. Sebab dia minta kepada Allah untuk menjadi seorang yang sabar, maka Allah datangkan ujian kepadanya untuk membuktikan sejauh mana kesabaran dia. Bila diuji, barulah ada kekuatan tu datang. Begitu. Jadi sahabat Raudatul Jannah sekalian, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, seperti mana tajuk kita iaitu manusia besi. Orang yang beriman manusia besi. Jadi kenapa diletakkan pada tajuk itu sebagai besi? Sebab kita melihat kepada besi. Begitu hebatnya besi yang Allah ciptakan. Begitulah nak diumpamakan kepada orang yang beriman. Kenapa sifat besi itu adalah sebagai pelindung, sebagai penghalang. Jika kita lihat besi orang ciptakan sebagai baju besi, baju perisai misalnya untuk orang yang berperang. Maka dengan memakai baju besi itu, dengan ketahanan, kekuatan besi itu tadi, maka dapat melindungi si pemakainya daripada dicederakan oleh senjata-senjata seperti pedang, panah, peluru dan sebagainya. Maka dapat melindungi orang yang di dalam baju besi tersebut. Begitulah sifat besi. Kita lihat betapa kebalnya, betapa kuatnya besi itu dalam melindungi orang ataupun si pemakainya itu tadi. Begitu juga kita lihat besi. Diciptakan besi untuk apa? Diciptakan besi itu
untuk dijadikan sebuah kereta kebal. Dijadikan sebuah kereta kebal. Kemudian kita lihat betapa hebatnya besi ini Allah ciptakan dia, maka manusia dapat menjadikan besi itu sebuah kapal terbang yang mana dapat terbang setinggi-tingginya. Kita yang dekat bawah ni melihat kapal terbang tu punyalah tinggi, kecil je kita lihat kapal terbang. Padahal punyalah besar kapal terbang tersebut. Jadi sahabat kita siapa? Kak Salwa akan menaiki kapal terbang. InsyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan perjalanan buatnya, diberikan keselamatan buatnya. InsyaAllah. Jadi kapal terbang kita lihat kecil je dekat atas tu. Padahal dia besar. Nak menceritakan tentang sifat besi tu, hebatnya Allah ciptakan besi tu berat, tetapi Allah berikan kelebihan dapat terbang di angkasa. Allah berikan kelebihan, Allah berikan ilham kepada manusia untuk menciptakan besi itu berupa kapal terbang dapat terbang di angkasa. Punyalah tinggi besi itu. Kemudian besi ini juga boleh berada dalam laut yang dalam. Boleh dalam laut yang dalam, iaitu besi yang diciptakan kapal selam. Jadi untuk berada tempat yang tinggi begitu, pasti ada ujiannya bagi sebuah kapal terbang itu. Perlu menempuh awan, angin yang kencang, hujan, bahkan mungkin ribut dan sebagainya. Maka bagaimana ketahanan sebuah besi kapal terbang itu berada di tempat yang tinggi untuk tetap bertahan sehinggalah dia selamat kembali mendarat ke atas muka bumi. Begitu juga dengan kapal selam itu tadi. Menyelam sedalam-dalamnya di dalam air laut yang dalam, yang gelap. Tekanan yang begitu tinggi, apabila semakin masuk jauh ke dalam laut, maka semakin tinggi tekanan. Semakin tinggi tekanan udaranya. Begitu juga dengan keadaan kapal terbang itu. Semakin tinggi, makin tinggilah tekanan udara itu. Bagaimana ketahanan sebuah besi kapal selam yang menyelam dalam laut itu tadi, dia menempuh pelbagai ujian di dalam laut itu tadi, pelbagai kesusahan, sehinggalah ia berjaya untuk timbul kembali. Begitulah juga nak dikaitkan dengan sifat orang beriman itu tadi. Datanglah pelbagai macam mana pun ujian, maka dia tetap bertahan dengan imannya. Datanglah bagaimana kesusahan, dia tetap bertahan dengan iman. Walaupun sampai tak dapat makan, tak dapat minum. Kita lihat bagaimana nenek moyang kita suatu ketika dahulu. Bagaimana menghadapi tentera-tentera Jepun, tentera Eropah, tentera Belanda dan sebagainya. Mereka tetap teguh dengan iman mereka. Walaupun tak dapat makan, tak dapat minum, makanan yang disekat, kalau boleh dijadikan rutin harian itu bukannya lah dapat makan nasi hari-hari. Makannya ubi setiap hari. Sehingga kan kalau saya dengar kisah orang-orang terdahulu diceritakan, ada di antara mereka tu sampaikan meninggal. Sebab apa? Banyak makan ubi. Bila banyak makan ubi, anginnya banyak dalam badan. Takdir Allah, meninggallah dia. Tapi walau bagaimanapun, kita lihat bagaimana nenek moyang kita zaman dahulu teguh, tetap dengan pendirian mereka, tetap dengan iman mereka. Para pendakwah-pendakwah Kristian tak mampu untuk menghasut ataupun mengajak ataupun memanipulasi umat Islam pada ketika itu, zaman nenek moyang kita itu, untuk masuk ke dalam agama Kristian. Betapa teguhnya iman nenek moyang kita. Kita lihatlah, kita jadikan pengajaran bagaimana nenek moyang kita sanggup bertahan untuk tetap berpegang kepada iman mereka. Sehinggalah ke generasi kita dapat merasai nikmat iman dan nikmat Islam ini. Kita banyak-banyakkan bersyukur. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah buat semua pejuang-pejuang agama kita di tanah tumpah darah kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita juga dapat mengikut langkah nenek moyang kita dulu dalam bertahan ataupun sentiasa berpegang kepada iman kita. Sebab kita juga diuji. Zaman sekarang, zaman moden ni ada ujiannya juga. Tapi tak samalah dengan ujian zaman dahulu. Kita diuji dengan ideologi, kita diuji dengan pengaruh-pengaruh luar. Kita lagi di dalam zaman moden ini sangat mudah mengakses akses apa jua di internet. Itulah ujian-ujian kita pada masa kini. Mudah-mudahan kita tetap dengan iman kita sehinggalah akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Diuji dengan pelbagai aplikasi pun ada dalam handphone kita sekarang ni. Macam-macam. Dulu ada satu je, Facebook. Sekarang semakin banyak. Instagramnya, dengan TikToknya, dengan apa lagi? Twitternya, dengan macam-macam platform ada. Macam-macam platform ada. Semua itu adalah ujian bagi umat Islam. Dan juga dalam ujian, setiap ujian itu ada peluang. Walaupun aplikasi-aplikasi itu semua ujian, tapi dalam itu juga ada peluang. Peluang untuk apa? Berdakwah, mengajak orang-orang yang dekat dalam aplikasi itu kepada Islam, kepada mengenal iman. Sebab apa? Dalam setiap ujian tu dia ada peluang. Begitulah kehidupan kita ini. Jadi takkan kita nak biarkan aja mereka-mereka dalam tu teruji dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Kita gunakan ruang yang ada itu untuk mengajak kepada kebaikan. Sebab sekarang pun banyak, alhamdulillah, ramai yang berkongsi tentang Islam, tentang kebaikan-kebaikan Islam. Berkongsi tentang doa misalnya, bercerita tentang Islam di dalam aplikasi tersebut seperti TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain. Jadi begitulah cara berjihad kita melawan mereka-mereka ini dari terpengaruh dengan anasi-anasi luar sana. Sebab kita tak dapat nak menghalang. Apabila kita tak dapat menghalang, maka kita cuba lawan dengan cara sebarkan kebaikan dengan kemampuan yang kita ada. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu menjadi satu perkara yang dapat kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Allah akan tanya apa yang kita cuba buat untuk agama kita. Apa yang cuba kita buat untuk bantu agama kita. Dengan berkongsi dengan kebaikan itu, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Kongsikan ceramah-ceramah agama ataupun berikan tips-tips agama. Cumanya perlukan panduan dari guru-guru. Kita perlukan ilmu. Yang kita hanya cari dekat Google dan sebagainya, yang kita tak tahu sumbernya daripada mana, kita kongsi. Itu pun salah satu perkara yang amat membimbangkan juga. Jadi apa pun kalau dalam bab agama ini, kita perlu rujuk kepada guru-guru kita sebaik-baiknya. Tapi kadang ada perkara-perkara yang dalam internet ni, perkara yang kita dah tahu dah pun. Just kita tengok tu, kita ulang kaji semula lah. Contoh, apa dia? Contoh bab-bab doa, bab-bab apa lagi yang berkaitan agama, tips untuk menjadi orang mukmin yang sebenar-benarnya. Contoh seperti hari ni, kongsi tentang hadis, tentang keajaiban orang Islam, orang beriman. Saya percaya bahawa hadis ini dah ramai yang tahu sebenarnya. Tapi kita datangkan tajuk pada hari ini, mukmin manusia besi ni, nak ceritakan tentang hadis ni, betapa orang beriman itu sungguhlah bahagia hidup dia. Walau apa jua yang datang pada dia, dia tetap bertahan. Juga kita nak lihat itu tadi tentang daripada segi kesusahannya. Kita tengok nenek moyang kita dulu kan. Jadi begitu juga dengan kesusahan para nabi. Kalau kita lihat pada sirah-sirah Rasulullah SAW, daripada segi kita lihat kesusahannya baginda berdakwah kepada umatnya. Di Mekah, di Madinah, juga baginda pergi ke Taif
bagaimana kesusahan-kesusahan baginda yang baginda hadapi, ujian-ujian baginda. Kalau kita nak nilaikan ujian yang baginda hadap dengan ujian yang kita hadap sekarang ni, sangat jauh beza dia. Sangat jauh beza dia, kesusahan-kesusahan itu. Rasulullah sehingga berdarah di baling batu, sehingga patahnya gigi baginda semasa peperangan. Itu ujian-ujiannya, merasai kesakitan tu. Kita sekarang ujian, kita orang sekarang ujian, masing-masing ada ujian tersendirilah. Tapi nakkan kekuatan tu kita lihat pada sejarah pada zaman Nabi, pada zaman nenek moyang kita, bagaimana mereka tetap bertahan. Barulah dia boleh menjadikan penawar bagi diri kita. Kan? Kalau zaman sekarang ni kan, orang banyak tension, orang banyak depressed dengan keadaan ekonomi negara kita sekarang ni. Dengan barang naik, pekerjaan yang gajinya tak setimpal dengan keadaan ekonomi semasa, dengan ketiadaan kerja, nak menanggung keluarga yang ramai, nak beli nasi pun kadang tak ada duit, nak beli nasi pun tak ada duit, kan? Lauk pun tak ada duit, nak sediakan makanan atas meja pun, nak sediakan makanan atas meja pun tak mampu. Menyebabkan orang kita sekarang berada dalam keadaan depres. Jadi macam mana nak cari penawarnya? Dengan cara kita melihat macam mana pengorbanan orang-orang dahulu. Dengan kita melihat hadis ini. Betapa orang beriman itu sungguh ajaib. Dia perlu syukur dan sabar. Dia perlu percaya itu. Barulah tak ada di kalangan kita yang mati gantung diri, mati terjun bangunan, kan? Mati bunuh diri ataupun mati bunuh orang lain dan sebagainya. Kadang-kadang kita pelik juga kenapa dia orang beriman tapi melakukan perkara-perkara tersebut. Bunuh diri, gantung diri, terjun bangunan. Mungkin barangkali dia tak jumpa hadis ni. Mungkin tak ada siapa yang memperingatkan dia. Mungkin dia tak jaga hubungan dia dengan Allah, iaitu solat itu tadi. Solat pun penting. Walau macam mana susah pun kita, solat kena jaga. Sebab solat itu tiang agama. Bila kita tak solat, maka kita meruntuhkan agama kita sendiri. Mungkin ada itu. Ada itu antara perkara-perkara, salah satunya dia tak jaga solat. Solat dia tak jaga. Yang sebenar, orang iman yang sebenar-benarnya, maka solat dia tak tinggal. Kalau jenis yang tinggal solat, lepas tu buat saja je kan. Jadi maknanya dia bukan orang yang beriman yang sebenar. Tak termasuk dalam hadis ni. Kalau dia tak jaga semayang dia, apa lagi nak dinilaikan? Sebab beza antara orang kafir dengan orang beriman adalah solat dia. Itu dia yang menjadi bezanya antara orang beriman dan juga orang kafir. Memanglah ada syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan kita dah mengucap dua kalimah syahadah. Tapi kalau orang yang tak solat, misalnya dia tinggal 5 waktu solat dia, sedangkan kita dalam solat kita sentiasa mengucap dua kalimah syahadah. Mana kata orang yang jaga solat ni, dia sentiasa memperbaharui dia punya syahadah dia. Maka ada jaminan lah di situ. Mudah-mudahan matinya nanti dalam keadaan yang beriman. Tapi kalau orang yang tak solat, tak ada jaminan bahawa dia mengucap syahadah pada hari tersebut. Maka kalau tiba-tiba dia mati, tak sempat nak mengucap syahadah, na'udzubillah min zalik. Adakah dia dalam kalangan orang beriman? Itu yang kita takut. Itu yang kita takut sebenarnya. Jadi ujian tu boleh menyebabkan seseorang itu makin dekat kepada Allah. Ujian tu juga boleh menyebabkan seseorang itu semakin jauh kepada Allah. Jadi menjadi orang yang beriman adalah sangat yang beruntung. Sangat beruntung. Jadi orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Jadi itu ujian daripada segi kesusahan. Ada juga ujian daripada segi kesenangan. Bagaimana kita lihatnya, kisah yang sangat popular. Kisah yang sangat popular pada zaman Nabi Musa AS. Bagaimana seorang hamba Allah ini bertemu kepada Nabi Musa, bermohon kepada Nabi Musa. Selesai Nabi Musa. Dia bertemu dengan Nabi Musa, mohon kepada Nabi Musa untuk mendoakannya menjadi seorang yang mewah, yang kaya raya. Maka Nabi Musa pun mendoakan beliau sehinggalah
beliau menjadi yang sangat kaya raya. Maka sebenarnya kekayaan itu rupa-rupanya merupakan ujian bagi diri dia. Orang tersebut adalah Qarun. Qarun. Jadi sampai hari ini kita menggunakan nama dia. Kalau jumpa harta dalam tanah, kuih-kuih jumpa harta dalam tanah, harta Qarun. Qarun pula yang dapat nama. Walaupun harta tersebut jumpa dekat tanah Melayu. Tetap kita akan panggil Qarun. Nak menceritakan betapa kayanya Qarun. Sebab sehingga kan dinisbahkan harta yang kita jumpa itu sebagai harta Qarun. Kayanya Qarun ini, maka dia asalnya orang yang beriman, yang taat kepada agama. Tapi disebabkan kekayaan yang Allah kurniakan kepada dia, menjadi asbab dia kufur kepada Allah. Dia ingkar kepada Allah. Enggan mengeluarkan zakat. Enggan menginfakkan hartanya. Sehinggalah akhir hayat dia, Qarun ini ditelan. Ditelan oleh bumi. Bukan sahaja dirinya, malahan harta-hartanya juga ditelan oleh bumi. Sehingga lenyaplah Qarun. Ditelan oleh bumi. Pengakhiran bagi seorang kaya yang tidak bersyukur. Tanda-tanda orang kaya yang bersyukur, dia mengeluarkan zakat, dia bersedekah. Kerana apa? Dalam harta orang kaya itu ada harta orang lain. Dalam harta kita ada juga harta orang lain. Cuma Allah izinkan harta itu datangnya pada kita. Tapi sebenarnya di situ ada amanah yang patut kita berikan kepada orang lain, iaitu daripada segi zakatnya, sedekahnya, infaknya. Itulah perkara-perkara yang menyucikan harta. Dan di situ sebenarnya Allah nak uji. Bila diberikan kekayaan, adakah Qarun ini diingat kepada Allah? Ingat dia kepada orang-orang yang susah? Adakah dia nak bantu? Tetapi malangnya, kisah Qarun yang dapat kita jadikan pengajaran ini, Qarun ini menjadi orang yang kufur, yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setakat itu sahajalah kekayaan dia, setakat di dunia sahaja. Sedangkan kalau dia menjadi seorang hamba yang bersyukur, kekayaannya itu boleh kekal sehingga ke hari akhirat. Boleh kekal yang macam mana? Jadi kalau kita ada harta, kalau kita nak kekalkan harta kita, biasa kita dengar ustaz-ustaz cerita, kita tukarkan harta kita kepada akaun akhirat. Bagaimana nak tukarkan kepada akaun akhirat? Dengan cara kita menginfakkan harta kita. Jadi kita ada RM10. Kita sedekah RM1. Maka RM1 itulah hak milik kita yang sebenarnya, yang akan kita jumpa semula nanti di hari akhirat. Yang RM9 yang kita tak sedekahkan tu, yang kita guna pakai untuk diri kita, ataupun kadang tak sempat pakai pun. Contoh kita RM10, kita sedekah RM1, tinggal RM9. Kalau ditakdirkan Allah, tiba-tiba duit tu hilang. Kita tak dapat pun RM9 tu. Ataupun kita dapat guna. Kita dapatlah beli makanan RM9 tu. Ini contoh. Contoh. Kita beli makanan, habis dekat situ je lah. Habis dekat situ je. Kan? Tapi kalau kita sedekah yang RM1 tu tadi, kita sedekah RM1. Kita lihat macam RM1 tu dah tak ada pada kita. Tapi kita akan bertemu semula duit kita tu, RM1 kita tu dalam bentuk pahala di hari akhirat nanti. Malahan balasan Allah tu sangatlah besar di hari akhirat nanti. Itulah dia. Menjadi orang kaya boleh, sangat dianjurkan oleh Islam, tapi jadilah orang kaya yang bersyukur, yang sentiasa mengingati Allah dengan cara kita menginfakkan harta kita. Jangan lupa bayar zakat, jangan lupa untuk bersedekah. Itu juga. Itu daripada sisi orang kaya ataupun hartawan yang kikir, yang kedekut, iaitu Qarun. Kita lihat pula bagaimana kekayaan yang diberikan kepada hamba Allah yang bersyukur. Siapa dia yang nak kita contohkan sebagai pedoman hidup kita? Dia adalah orang yang sangat kaya pada zaman. Kerajaannya sangat luas. Bukan sahaja di kalangan manusia, tetapi di kalangan jin. Di kalangan binatang, haiwan ternakan, haiwan liar dan sebagainya, semua tunduk kepada perintahnya. Nak ceritakan tentang kekayaan dia. Bukan sahaja kekayaan daripada segi harta, tapi kekayaan daripada segi pemerintahan. Semua tunduk dan patuh kepadanya. Hatta jin sekalipun tunduk dan patuh kepadanya. Manusia apatah lagi.
sudah tentulah patuh. Juga haiwan-haiwan juga patuh kepadanya. Itulah dia Nabi Sulaiman alaihi salam. Seorang yang hartawan. Seorang hartawan yang kaya raya. Yang Allah nak jadikan contoh pada kita semua bahawasanya dia kaya raya, hartawan. Dan dia juga merupakan seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikmat yang Allah kurniakan kepadanya tak putus-putus. Kalau kita nak pergi ke sesuatu tempat, perlukan kenderaan. Perlunya isi minyak. Kan? Perlunya ada kenderaan, perlunya isi minyak, perlu pandai bawa kereta. Contoh kalau kita menaiki kereta. Begitu juga kalau naik motor, perlukan isi minyak. Nak naik kapal terbang, harga tiket bukanlah murah. Perlukan kos dan sebagainya. Jadi bagi Nabi Sulaiman AS, jika dia ingin pergi ke satu tempat yang lain, cukup hanya dengan menaiki angin. Dia mampu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mampu mengarahkan, memerintahkan angin untuk membawanya pergi ke mana sahaja arah yang ingin dia tuju. Hebatnya kurniaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kemudian semua patuh kepada perintahnya. Semua patuh kepada perintahnya. Bila kita lihat yang diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana jin-jin ni, para jin ni sungguh patuh kepada Nabi Sulaiman. Diperintahkan kepada jin ini untuk membina bangunan. Hinggalah baginda Nabi Sulaiman AS meninggal. Masih jin ni taat. Sebab dia tak tahu. Dia tahu bagaimana. Waktu tu Nabi Sulaiman AS duduk di sebuah kursi dengan memegang tongkat. Disangkakan Nabi Sulaiman masih hidup. Tahu macam mana Nabi Sulaiman mati, meninggal, wafat. Iaitu apabila tongkat yang ada pada tangan Nabi Sulaiman, tongkat yang ada pada tangan Nabi Sulaiman itu dimakan oleh anak-anak. Sehinggalah reput tongkat tu, maka jatuh Nabi Sulaiman, maka dekat situ barulah dia tahu bahawasanya Nabi Sulaiman telah meninggal. Barulah dia sedar dan percaya bahawa Nabi Sulaiman dah tak ada. Sebab selama mana Nabi Sulaiman hidup, buat sahaja apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Tunduk dan patuh itu sehinggalah akhir hayat Nabi Sulaiman. Itu diceritakan dalam Al-Quran tentang bagaimana para jin ni sebenarnya tak tahu pun perkara-perkara gaib. Kalau jin-jin ni tahu perkara gaib, maka dia tahulah Nabi Sulaiman tu dah meninggal. Allah takdirkan anak-anak yang tu makan tongkat itu, maka sudah tentu jin tu akan meneruskan kerja yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman itu. Kan? Bila takdirkan Allah nak menunjukkan bahawasanya jin tu tak adalah hebat mana. Bukanlah semua perkara, bukanlah perkara gaib pun dia tahu. Tak. Tentang kehidupan dan kematian pun dia tak tahu. Jadi kita jangan, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat tu, kita janganlah terlalu rasa taksub ataupun rasa hebatnya jin. Sebenarnya orang beriman ni lebih hebat, lebih ajaib. Kita manusia ini diciptakan Allah dengan sebaik-baik kejadian, khalifah di atas muka bumi ini. Begitulah cerita yang dapat saya sampaikan bila mana kita lihat bagaimana seseorang yang diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dua orang kata watak. Satu watak orang yang tidak bersyukur, yang lupa diri. Padahal dia yang minta kepada Nabi Musa AS untuk mendapatkan kekayaan. Bila dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa perintahkan untuk bayar zakat, dia ingkar. Maka akhirnya kehidupan dia dalam kehinaan. Satu lagi watak iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia berikan nikmat, lalu dia bersyukur, maka Allah tambah dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan di atas dunia lagi, dengan kerajaan yang besar, harta yang banyak, pemerintahan yang luas, maka itu dia sifat-sifat orang bersyukur. Maka Allah sentiasa memelihara Nabi Sulaiman AS. Dan menyebabkan Nabi Sulaiman itu apabila diberikan kekayaan kepadanya, makin dekat dia kepada Allah. Berbanding tadi Qarun, berikan kekayaan kepadanya, makin menjauh dia dari Allah. Maka kita boleh lihat dua watak ini sebagai panduan ataupun sebagai pengajaran untuk hidup kita. Jadikan contoh.
Jadi daripada segi kesusahan pula tadi saya cerita tentang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rintangan-rintangan dakwah perjuangan beliau. Dan juga ada lagi satu kisah dalam Al-Quran bagaimana diceritakan tentang Nabi Ayub menghadapi kesusahan. Bagaimana seorang yang diuji dengan kesusahan tapi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub tak depres pun. Tak tertekan pun. Sebab apa? Dia yakin dia ada Allah. Sebab tu kita kena yakin Allah ada bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa dia ujian Nabi Ayub? Nabi Ayub ini juga merupakan seorang nabi yang dikenakan kekayaan juga. Seorang yang kaya raya, berjaya kehidupan dia, mewah kehidupan dia, dengan dikurniakan dengan anak yang ramai. Memang pada satu ketika ditakdirkan Allah bahawasanya iblis ni nak menguji Nabi Ayub ini. Dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji Nabi Ayub. Sejauh mana keimanan? Sejauh mana bersyukur dengan Nabi Ayub? Sebab iblis kata apa? Nabi Ayub tu dia semakin taat kepada perintah Allah, sebabnya Allah bagi nikmat daripada dia. Cuba kalau Allah tarik nikmat dia, nak tengok dia bersyukur ke lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diujinya Nabi Ayub. Diujinya bagaimana? Diuji dengan kematian anak-anaknya. Kemudian diuji dengan ditimpakan penyakit kepada Nabi Ayub. Ditimpakan penyakit kepada Nabi Ayub sehingga kan sakitnya tu sangatlah parah dan teruk, sehingga kan ulat-ulat pun ada pada tubuh badan Nabi Ayub. Pada tubuh badan Nabi Ayub. Nak ceritakan tentang betapa kesakitan yang dihadapi oleh Nabi Ayub. Tetapi ujian yang dihadapi itu, yang mana kematian anaknya, kebun-kebunnya habis terbakar, habis musnah, dengan kesakitan yang ditimpa pada diri dia, sehingga kan isteri Nabi Ayub sendiri tak sanggup nak bersama hidup dengan dia. Allah uji begitu. Sangkaan iblis bahawasanya maka Nabi Ayub akan semakin jauh kepada Allah. Nabi Ayub akan menyalahkan Allah dengan takdir yang diberikan kepadanya itu. Tetapi sangkaan iblis sangat-sangatlah meleset, yang mana Nabi Ayub semakinlah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangkan walau sedikit pun perasaan kehambaan Nabi Ayub. Saya mungkin ada macam salah sebut tadi. Nabi Ayub tidak ada mengurangkan walau sedikit pun tahap kesyukuran Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan bertambah lagi. Asbab bersyukurnya Nabi Ayub alaihi salam, maka Allah kembalikan semula nikmat-nikmat yang Allah telah berikan sebelum ini kepada Nabi Ayub alaihi salam. Disembuhkan kembali penyakitnya. Disebabkan sabar tu tadi. Disembuhkan kembali penyakitnya. Isterinya pun kembali kepada dia. Dikurniakan semula anak-anak ramai. Dan segala nikmat-nikmat yang lain. Maka dekat situ, itulah dia satu pengajaran yang kita boleh lihat kepada Nabi Yusuf. Bagaimana seorang yang beriman, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita lihat dengan mata kita, ia adalah seberat-berat ujian lah. Hilang segala-galanya. Bukan setakat muflis je. Kalau sekarang orang kaya, kalau muflis tu pun dah jatuh terduduk dah. Kan? Muflis dah jatuh terduduk. Ni bukan sekadar muflis. Ditimpakan pula kepadanya penyakit. Habis hilang segala apa yang dia ada dekat atas dunia ni. Tapi disebabkan sabar itu tadi, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka kata Allah, Allah akan tambah. Maka akhirnya kehidupan Nabi Ayub itu, selepas diuji dengan kesakitan itu, selepas itu Allah datangkan kembali nikmat kepada Nabi Ayub. Maka semakin bertambahlah imannya Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah itu semua boleh jadikan pengajaran dan pedoman buat kita semua dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi kehidupan yang penuh mencabar ini. Kita juga diuji dengan pelbagai jenis ujian. Pada tahun-tahun yang lalu kita diuji dengan COVID-19. Bagaimana kita lihat Allah nak uji kita sehingga kan kita tak boleh nak keluar daripada rumah.
nak pergi ke masjid ke surau pun tak boleh. Allah uji seketika pada kita semua. Sehingga kan ada ahli keluarga kita yang meninggal dunia. Mungkin ada di kalangan kita ahli keluarganya meninggal dunia dan sebagainya. Allah uji seketika. Dan sekarang Allah dah pulihkan semula. Maka bagaimana kita menjadi seorang yang beriman? Adakah kita bersyukur? Adakah kita sabar dan bersyukur ada dalam diri kita? Kita mudah-mudahan menjadi seorang ataupun orang yang beriman yang sebenar-benarnya, yang dapat menerapkan syukur dan sabar itu tadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, iaitu orang beriman ini adalah orang yang ajaib. Mudah-mudahan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita. Cakap tu mudah, nak praktik tu yang susah. Jadi kita kena banyak-banyak berdoa. Allah bagi kita kekuatan. Allah bagi kita kekuatan supaya kita dapat menjalani kehidupan kita. Tak naklah depres. Jangan ada depres dalam diri kita mudah-mudahan. Sebab kesan depres ni sangatlah bahaya untuk diri kita, keluarga kita dan orang-orang sekeliling kita. Macam mana caranya? Kita lihat semula hadis Nabi. Kita adalah mukmin, manusia besi, manusia ajaib. Janganlah sampai kita depres, sampai gantung diri, sampai terjun bangunan. Janganlah. Sebab kita ada Allah tempat kita bergantung. Jadi mungkin sekadar itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan saya nak ucapkan banyak-banyak permohonan maaf sekiranya penyampaian saya kurang difahami, ayat-ayat yang kurang teratur. Saya mohon maaf banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya lebih pandai bercakap lagi nak dibandingkan dengan saya. Jadi saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya penyampaian saya yang kurang jelas, penyampaian saya yang kurang teratur perkataan. Saya minta maaf. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini, kita sama-sama memohon baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman Rahim, berikan kami syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ringankan lidah-lidah kami untuk menyebut selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman Rahim, berikan kami kekuatan sentiasa kami mengingatimu ya Allah, walau dalam keadaan senang dan susah. Amin. Dalam keadaan yang sukar yang bagaimana dan kesenangan yang bagaimanapun, kami sentiasa mengingatimu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, sebagaimana kau pertemukan kami di dalam Raudatul Jannah pada hari ini, pertemukan kami kembali di dalam jannahmu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman Rahim, permudahkan segala urusan kami ya Allah, segala masalah yang kami hadapi, tunjukkan jalan kepada kami untuk menyelesaikannya ya Allah. Allah Rahman Rahim, jika dia ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kekalkan sentiasa iman dalam diri kami sehingga akhir hayat kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari kematian yang su'ul khatimah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon segala permintaan dan pertolongan. Mudah-mudahan kau kabulkan segala hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, mudah-mudahan kau redha kepada kami ya Allah. Berikan kasih sayang kami ya Allah, tetapkan iman kami ya Allah, sentiasa berada dalam jalan yang benar, jalan yang diredaimu, sentiasa berada dalam jalan hidayahmu. Ya Allah, ya Rahman Rahim, hanya kepadamu jua ya Allah kami memohon dan berserah. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa-apa yang baik itu datang dari Allah, segala kekurangan dan kesilapan itu dari kelemahan diri saya sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.